Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Syukur Alhamdulillah, semalam saya telah menyatakan bahawa mafatihul jannati, kunci-kunci syurga itu ialah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah atau tiada yang bersifat dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, macam mana kita nak tahu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita belajar. Kita belajar sifat 20, sifat-sifat yang lain. Jadi la ilaha, la itu nafi, la tidak ada, menafikan. Ilaha manfi, yang dinafikan. Yang dinafikan di sini ialah bukan Tuhan. Yang dinafikan di sini ialah tidak ada yang ada sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan kecuali istisna illallah, kecuali Allah. Isbat. Jadi kita menafikan tidak ada yang serupa, tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tuhan tu Allah saja. Ilahum ma'allah, adakah Allah, adakah Tuhan bersama Allah? Tak ada. Allah saja. Jadi hakikat sebenarnya tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai dia punya ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu tidak lihat orang yang mengambil hawa nafsunya, fikirannya sebagai ilah dia? Ni orang ni telah sesat. Jadi ilah yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ketuhanan ini, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau kita belajar sifat 20, terdapat dalam 20 sifat itu. Jadi dalam 20 sifat itu dia ada 2 sifat. Satu, istighna. Istighna, Allah Subhanahu wa ta'ala terkaya an kulli ma siwa. Dia terkaya daripada makhluk, daripada selain dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa, kepada makhluknya. Di sana dia ada apa? Ada 11 sifat. Dan sifat 20 tu. Tuan-tuan kena belajar juga tu. Walaupun akademik, belajar juga. Tapi yang penting sebenarnya sifat tu masuk kat sini, kat hati kita. Dan sifat iftiqar, ma siwa ilaih, semua selain Allah berhajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 9 sifat. Contoh, saya buat contoh lah. Sifat istighna, apa dia? Sifat dia wujud, qidam, baqa, qiyamuhu binafsih. Apa lagi? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sama', basar, kalam. 8. Dan sama', basar, kalam ni ada sifat dia punya sifat maknawiyah dia. Kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Saya buat contoh saja supaya tuan-tuan belajar. Contohnya sifat qidam. Apa arti sifat qidam? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermula. Lawan pada qidam, hadis. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada mula. Setiap yang ada mula adalah makhluk.
Setiap makhluk dia hadis. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang bersifat dengan qidam. Tak ada permulaan. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala qidam, qadim, dulu lagi. Bila? Dulu tak ada permulaan. Saya ada 6 September. Tuan-tuan boleh bagi hadiah hari jadi. 6 September. Itu kewujudan saya ada mula. Allah Subhanahu Wa Taala, wujud Allah Subhanahu Wa Taala tidak bermula. Qidam, qadim. Tak ada satu makhluk pun yang qidam, tak ada. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, satu zat yang bersifat dengan sifat qidam ialah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat salbiyah dia. Nak menafikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ada permulaan. Jadi bila kita kaitkan dengan la ilaha illallah, tidak ada yang bersifat dengan sifat qidam, iaitu sifat yang ada mula, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu dinamakan sifat istighna, kerana dia terkaya, tak ada siapa, dia tak perlukan apa-apa untuk kewujudan dia, sebab dia qidam atau qadim. Sebab itu dia bersifat qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, tak perlu diadakan, tak perlukan zat untuk mengadakan zat, sebab dia sendiri zat. Ni cakap ni akademik sedikit. Tuan-tuan belajarlah. Saya cerita, kalau tuan-tuan faham, belajar. Ni contoh. Kemudian tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan iftiqar. Semua makhluk memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat-sifatnya? Wahdaniyah. Wahdaniyat. Apa itu? Allah Subhanahu Wa Taala esa. Tuan-tuan yang mulia, sebab itu mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat lebih daripada esa tu. Mustahil. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kalau ada dua, ini orang India dan sebagainya di dua. Tuan-tuan yang mulia, bila makhluk memohon pada Tuhan yang pertama, maka ternafilah sifat wahdaniyah itu. Ternafilah makhluk memerlukan yang kedua itu. Jadi tuan-tuan yang mulia, wajib Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Maka bila dia wahdaniyah, semua tuan-tuan yang mulia memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat iftiqar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Oleh sebab itu semua makhluk memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa tuan-tuan yang mulia yang bersifat dengan sifat kudrat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, orang kata ni kita ada kuasa, mereka ada kuasa, itu bukan hakikat kudrat. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa saja. Tu kuasa dia. Tuan-tuan yang mulia, COVID-19 ni, Donald Trump dia tak boleh buat apa-apa. Dia boleh buat apa-apa sebab dia tak ada kuasa. Dia tidak berkuasa. Kalau tuan-tuan yang mulia, dia buat sesuatu berlaku, itu hanya nak cerita Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, bukan kudrat dia. Jadi hari ini tuan-tuan yang mulia, kita menafikan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila tuan-tuan yang mulia, dia tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, maka hukumnya dia bukan Tuhan. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini maksud kalimah la ilaha illallah ini, kehendak kalimah la ilaha illallah ini, dia mesti berada dalam hati kita, mesti berada dalam amal kita. Tak ada yang boleh bagi rezeki. Sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi rezeki.
Tuan-tuan yang mulia, tu yang kita dapat duit dengan kita niaga. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala cipta sebab untuk kita dapat duit. Walaupun kelihatan kita yang jadi sebab, cari sebab, tapi sebab yang kita dapat tu telah ditakdirkan. Untuk apa? Untuk uji. Semana kita yakin dengan sebab atau musabbibul asbab. Ada orang, tuan-tuan yang mulia, dia yakin sangat dengan sebab dia. Musabbibul asbab, Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kalau aku tak usaha macam mana? Itu dah bahaya dah tu. Kalau aku tak usaha macam mana Allah nak bagi? Tuan-tuan yang mulia, kalau engkau tak kerja pun, Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki dengan tanpa sebab. Cuma oleh kerana kita ni maqam asbab, kita buat asbab, tapi asbab atau sebab yang kita cari itu ialah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta rezeki, Allah bagi rezeki dan Allah cipta asbab itu. Nak cerita, tuan-tuan yang mulia, yang buat itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan yang mulia, nak cerita sifat Allah. Kita nampak, tuan-tuan yang mulia, kita nampak daripada kerja kita dapat duit. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kerja kita itu dia merupakan asar af'alillah, kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah yang bagi rezeki. Setiap ada af'al, dia ada sifat. Sifat apa? Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ada sifat, ada zat. Jadi, tuan-tuan yang mulia, bukan kita tak kerja. Kita kerja sebab kita maqam asbab. Dalam kerja kita ada dapat pahala. Kita kerja berpeluh, penat, naik motosikal pada Batang Kali, pergi ke Lumpur, dapat pahala. Tapi, tuan-tuan yang mulia, yakin kita bukan kerja kita yang bagi rezeki. Dia sebab saja. Jadi kalau tuan telah dipilih atas sebab tertentu, asbab yang halal, kalau asbab tu, tuan-tuan yang mulia, haram, tuan-tuan kena ubah asbab itu. Kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata aku mencuri ni sebab Allah cipta. Itu, tuan-tuan yang mulia, kena lihat apa salah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dosa aku? Jangan tanya, jangan persoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dosa aku? Ubah. Itu asbab supaya kita dapat pahala dan kita maqam asbab. Ada juga yang maqam tajrid, dia tidak mencipta asbab. Kenapa dia maqam tajrid? Dia tak ada sebab, dia tak cari kerja, sebab ada benda yang lebih penting dari itu. Contohnya, tuan-tuan yang ada jihad, ada mengajar. Para sahabat ramai yang maqam tajrid. Rasulullah SAW lepas diwahyukan untuk buat dakwah, Rasulullah SAW tak ada kerja. Macam mana dapat duit? Macam mana dapat harta? Allah Subhanahu Wa Taala cipta asbab untuk dia dapat duit, dapat rezeki. Tuan-tuan yang mulia, berlaku sedikit perselisihan maqam tajrid dan maqam asbab antara Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dengan gurunya Imam Malik. Maka Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dia nak membuktikan perlunya maqam asbab kerja. Salah? Tak salah. Maka masa musim anggur, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih bercuti sekejap, cari anggur, bekerja dapat, jumpa tuan guru dia, lihat rezeki ini perlukan sebab, rezeki ini perlu asbab, tapi bukan asbab yang memberi rezeki, dibagi pada tuan gurunya. Tuan gurunya kata, aku tak ada masa untuk cari anggur kerana sibuk mengajar. Jadi fahamlah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih bahawa tuan gurunya maqam tajrid, kerana sibuk dengan mengajar, tak ada masa untuk usaha. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan kehendaknya nak anggur, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab anak muridnya bawa anggur pada dia.
Kenapa kita bekerja? Sebab kita makam asbab. Tapi jangan yakin dengan asbab, yakin dengan musabbibul asbab. Asbab tu apa? Kerja buat selain Allah dia asbab. Jadi walaupun kita makam asbab, walaupun kita makam tajrid, kita yakin bahawa tiada yang boleh bagi rezeki, tiada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini ada dalam hati kita, tuan-tuan yang mulia, barulah la ilaha illallah itu menjadi mafatihul jannah, kunci-kunci syurga. Tuan-tuan yang mulia, masa yang singkat, tuan-tuan yang mulia tak cukup. Saya sendiri pun belum faham betul-betul lagi. Faham sikit tu alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia, berkadar usaha kita, mujahadah kita, Allah SWT akan beri hidayat pada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersusah payah kerana agama, lanahdiyannahum, pasti. Lam taukid, nun taukid, taukid nasaqilah, taukid yang betul-betul pasti. Bagi orang mujahadah, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi tuan-tuan belajarlah, mujahadahlah, cari Allah Subhanahu Wa Taala, cari kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kamu dapat aku, kamu akan dapat segala-galanya. Cukup setakat ini, semoga saya dapat amalkan dan tuan-tuan dapat amalkan insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.